Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku Fakrul Razi. First kali macam biasa, sebelum kita mulakan video, kepada yang baru datang ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, share dan komen. Untuk video kali ni, aku sebenarnya bukan nak bagi pendapat, bukan nak bercerita, bukan nak ambil pot tentang apa-apa yang tengah jadi sekarang ni. Tapi aku cuma menekankan, bertegas tentang isu yang baru-baru ni viral. Okay, hati tengah panas lagi. Sebab kalau tengok isu sebelum ni, aku ada buat satu video tentang satu komedian kan. Bagi aku bukan komedian pun actually, perempuan kan, yang dia buat funny dengan agama. Dia buat, bagi dia lah komedian. Bagi aku tak rasa benda tu satu komedi. Kat satu tempat yang dinamakan sebagai crack house. Dalam video sebelum ni aku tak mention. Pertama sekali aku nak ucapkan syabas kepada netizen Malaysia. Sebab yang kuasa netizen ni sebenarnya agak membantu lah. Setakat info yang kita dengar daripada perempuan tu lah pada mula ni. Lepas tu dia korek sampai dapat detail pasal perempuan tu. Lepas tu dapat cerita pasal crack house. Lepas tu dapat tahu asal usul crack house. Lepas tu dapat tahu siapa dia owner crack house tu. Dahsyat lah. Selepas perempuan tu pun dah kena tangkap lah. Dah kena tangkap. Alhamdulillah, tahniah kepada PDRM, dan harap Jabatan Agama Islam seluruh Malaysia berkeras dalam mengambil tindakan untuk isu-isu macam ni lah. Dan sambutan orang Islam sangat-sangat merangsangkan lah kan, sebab banyak sekarang ni orang yang terlalu marah dengan isu ni. Sebab isu ni isu sensitif. Okay? So apa yang aku cuba nak tegaskan dalam video kali ni adalah tentang isu crack house tu sendiri, dan juga tentang owner pada crack house. Tak silap aku lah, setakat difahamkan, kalau salah tolong perbetulkan lah. Owner dia tak silap aku nama dia Rizal, dan owner dia pun rasanya orang tengah cari ke, dah kena pegang ke dalam siasatan. Itu pun aku tak pasti sangat, tak terlalu update isu tu. Apa yang aku tengah update sekarang ni, nampaklah gerakan-gerakan daripada NGO. Sebelum ni aku pernah cakap dalam video sebelum ni, walaupun video aku tak berapa ada sambutan sangat pun, tapi orang cakap apa, Alhamdulillah ada NGO yang bangkit bersuara, dan ada juga di kalangan penggiat-penggiat seni, mostly daripada sini lah, yang lama dalam industri seni kan. Yang baru-baru ni tak nampak lagi lah buka mulut. Tapi tak apa, sebab ada orang yang ada nama bangkit untuk melawan isu ni, untuk berkeras dengan isu ni. Alhamdulillah lah, so far Alhamdulillah. Dengar dok dah. Yang aku cuba nak cakap, sebenarnya aku agak kecewa tau dengan beberapa orang daripada golongan-golongan penggiat seni, dari side agamawan. Golongan-golongan agamawan ni Alhamdulillah lah dapat orang tangan yang hebat lah untuk orang-orang macam ni. Memang dia pemenggalakkan hukuman-hukuman yang setimpal. Tapi untuk side penggiat seni, bagi aku nak cakap ada sedikit kekecewaan lah. Sebab ada juga yang isu sebenarnya tentang crack house tu ditutup kan, di Sitau tak silap aku. Okay, apa yang aku cuba nak fahamkan sekarang ni, aku bukan nak bagi pendapat, sebab aku tak layak bagi pendapat, dan aku tak mau orang tunggu pendapat aku, apa tak mau, sebab aku tak layak untuk semua benda tu. Aku cuma nak menegaskan dekat sini tentang isu ni. Actually wow. Okay, sebenarnya bila dengar kata crack house tu diarahkan tutup oleh Majlis Bandaran, itu salah satu berita yang bagi aku sangat-sangat gembira lah. Sebab aku harap benda tu tutup terus. Aku nak cakap tak tahu macam mana, tapi aku harap sangat yang crack house tu akan ditutup terus. Mungkin akan ada side orang akan cakap, kita kena fikir pasal periuk nasi orang juga. Dia macam ni, kalau dalam konsep kerja, sebelum kita fikir periuk nasi orang, kita kena fikir periuk nasi kita juga. Yang tu dalam konsep kerja. Dalam isu macam ni, dia bukan soal periuk nasi tau. Dia soal tempat tu dia menyumbang kepada kebebasan berfikir, kebebasan bersuara. First kali nak tekankan tentang kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara ni maksudnya hang boleh bercakap apa yang nak cakap. You free to speak. Lepas tu kebebasan berfikir, maksudnya ada satu mindset ataupun gaya pemikiran yang terlalu open minded. Maksudnya relax lah bro, this is joke bro,
This just a joke bro. Dia jadi macam tu lah. So benda-benda macam ni, ada part yang kita tak boleh terlalu open minded. Actually bila keluar satu istilah open minded tu, yang bagi aku dah lama dah orang guna benda ni, tapi bagi aku sendiri open minded ni, kalau takat kita nak gunakan istilah berlapang dada, itu lain. Tapi bila kita nak cakap istilah tentang open minded, itu lain. Okay? Sebab open minded ni kalau kena pada orang, dia akan pegang betul-betul lah. Maksudnya hang sporting, hang santai, hang relax, hang cool. Tapi bila kena kat setengah orang yang tak faham, dia akan pegang open minded ni sebagai bebas berfikir. Aku punya fikiran, aku punya pendapat, aku punya perasaan, aku bebas menguruskan sendiri. Bagi aku benda tu tak tepat lah. Kalau kita nak guide hidup kita sendiri, nak pegang dengan perkataan open minded tu susah lah. Sebab kita ada Quran, kita ada sunnah, kita ada hadis Nabi. Agama kita bagi benda tu semua, panduan tu semua, daripada hang beranak sampai hang mati, hang just follow dekat lain. Lepas tu, kenapa aku tak menggalakkan open minded ni? Sebab kita ni hidup untuk dibimbing, melainkan pada orang yang mampu untuk memimpin lah. Dia hidup untuk memimpin lah. Bagi kita ni, kalau kita rasa kita tak mampu memimpin, kita hidup untuk dipimpin. So kalau hang rasa hang nak bebas berfikir tanpa sebarang kawalan, itu sangat-sangat bermasalah. Sebab sekarang ni matlamat hidup kita ni sebagai hamba, kita nak kena taat. Bila sebut nak kena taat ni, kita kena buat apa yang dia suruh. Allah SWT suruh kan. Kita tak boleh nak membebaskan pemikiran kita dengan cara kita sendiri, kita tak boleh. Kalau jadi pun dengan izin dia. Okay? So kita jangan bangga sangat yang kita ada otak, kita cerdik ke apa semua bagai. Semua tu pinjaman sementara. Itu bidasan aku lah tentang ketidaksetujuan aku tentang mindset untuk open minded. Okay? The next is tentang crack house tu. Bila bercakap tentang crack house ni, kenapa aku bersetuju tentang crack house ni ditutup ni, aku terangkan benda ni dalam bentuk kiasan. Okay? Dalam bentuk kiasan yang simple. Kalau kita nak tebang satu pokok, kita petik dia punya pucuk, dia akan memberi kesan hanya kepada pucuk. Ranting-ranting lain tak berkesan. Lepas tu batang pokok tu sendiri of course lah tak terkesan. Okay? Tapi bila kita musnahkan akar dia, kita racun dia daripada akar bagi mati, seluruh pokok tu lama-lama akan rosak, mati. Macam tu lah. Crack house ni, platform dia pada awalnya, kita satu Malaysia digemparkan tentang perempuan ni. Kita faham yang perempuan ni lah. So crack house tak ada isu lah. Sebab perempuan ni sendiri yang buat persembahan tanpa pengetahuan crack house, yang dia nak buat persembahan macam tu. Itu yang setakat kita difahamkan lah masa isu tu mula-mula viral. Tapi lepas daripada netizen kaji, terdapat banyak juga golongan-golongan liberal yang for sure aku kena hantar yang untuk video kali ni. Terdapat banyak golongan-golongan liberal yang ada dekat situ, yang menggunakan platform dekat crack house tu untuk menyampaikan joke-joke liberal. So kat situ dah nampak dah platform tu terlalu open. Okay? Dia tak ada satu orang kata pemantauan yang khas untuk mereka ni. Tak ada orang jaga lah senang kata kan untuk mereka ni. So mereka bebas untuk cakap tentang apa pun. Itu bila ada platform macam ni yang membenarkan orang untuk buat benda-benda macam ni, first sekali kita kena hapuskan. Betul lah, memang platform dia. Okay, bab poyok nasi itu nombor 2. Banyak lagi cara lain yang boleh cari makan, dan banyak lagi tempat lain yang boleh cari makan. Kalau hang betul-betul berharap dengan joke tu hang boleh cari makan, so banyak lagi platform lain yang hang boleh cuba. Okay, zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Ni hang kena naik atas platform untuk cari keyakinan diri. Hang boleh cuba dengan banyak cara lagi. Bila kita tutup satu crack house tu saja, tak semestinya kita dah tutup yang nasi semua orang. Kalau hang rasa lawak hang pure, hang memang betul-betul pelawak, hang memang betul-betul nak buat joke dengan benda-benda yang memang boleh buat joke, dan hang rasa hang ada bakat kat situ, hang boleh cari banyak lagi platform yang hang boleh asah bakat hang. Okay, ramai je pelawak lain pun guna platform lain kan. So jangan jadi isu sebabkan tutup crack house, kita tutup pun nasi orang. Okay, sekarang ni yang kita kena utamakan, crack house dah jadikan studio mereka tu sebagai platform untuk orang buat joke yang open, yang terlalu open, yang tak menjaga mana-mana sensitivity tentang agama, bangsa. Macam itulah. Kalau kita rasa kita ada bakat kat situ, kita jangan jatuhkan label kita dengan cara menggunakan bakat kita dengan cara yang salah. Contoh dia, kita ambil jalan singkat, kita buat benda-benda bodoh.
untuk orang kenal kita. Sebab once bila benda tu masuk ke internet, selama-lamanya kat internet, macam tu lah lebih kurang dah. So bodoh tu akan tersebar mata, so orang lain pun akan rasa benda tu normal. Okay, tapi topik tu kita akan buka. Aku akan buat satu lagi video selepas ni kan, next day tentang konten-konten yang ada kat Malaysia ni lah kan. Aku akan buat video macam tu lah lebih kurang. Okay, InsyaAllah doakan. Poin aku yang ketiga adalah tentang pemilik crack house tu sendiri. Setakat yang difahamkan, pemilik crack house tu nama dia Rizal, macam aku cakap tadi. Okay, setakat yang difahamkan lah. Kalau salah tolong betulkan. Okay, pemilik crack house tersebut nama dia Rizal. Dan aku sudah viral lah kat Facebook, YouTube semua pakai. Kerap kali buat joke tentang bangsa, tentang Melayu kan. Dia ada keluar satu statement, tak silap aku. Dia kata, saya gemar buat joke dalam bahasa Tamil dan bahasa Inggeris sebab orang Melayu tak faham. Okay, macam aku cakap, ada dua benda yang terlalu sensitif untuk kita sentuh. Okay, first sekali agama, yang kedua bangsa. Dua benda ni terlalu sensitif. Dalam crack house tu sendiri, dan joke yang dibuat oleh si Rizal tu sendiri dalam crack house tu berunsurkan menghina bangsa lain. Dia perli bangsa lain. Okay, kat situ dah nampak terang-terang dia sangat tak menjaga sensitivity. Dan benda tu pula boleh orang ramai-ramai gelak. So maksudnya dia diterima. So kat situ kita boleh nampak pelan-pelan open minded ni diterima dengan alasan joke. Tapi bila kita biar benda ni, kita biar orang macam ni, kita biar platform macam ni still wujud lagi, lama-lama nanti manusia akan cuba untuk rasa normal benda-benda macam ni. Just a joke bro. Bila dah keluar benda-benda macam ni, perkataan macam ni pada mulut mereka, secara tak langsung akan hilang rasa hormat kita kepada agama dan juga bangsa. Dan masa tu orang dah tak peduli dah bangsa sendiri kena hina. Orang dah tak rasa ada hormat dekat bangsa sendiri. Orang dah tak ada rasa hormat dekat agama sendiri. Orang akan cuba melecehkan agama sendiri. Aku faham akhir zaman Islam sendiri akan dipijak, artis akan diangkat, muzik akan kerap didengari, ulama akan dimaki-maki, akan dihina. Aku faham. Tapi tak semestinya dengan tanda ni. Ya, tanda ni memang akan keluar sebab Allah dah kata benda tu akan jadi pada akhir zaman. Nabi pun dah pesan. Tapi tak semestinya bila sebut tanda tu, hang lawan macam mana pun, hang elok macam mana pun, tetap akan jadi. Tak semestinya kita kena diam. Means kita sebagai orang Islam tetap kena jaga agama kita, pertahankan maruah agama kita. Dan sekarang ni dekat Malaysia, bagi yang berbangsa Melayu pula, bangsa hampa sekarang dihina, dipijak, pun hampa kena pertahankan juga. Bagi aku ni sendirilah pendapat aku sendiri, tak suruh orang dengar, aku tak paksa orang terima, dan aku, tak ada orang minta kat aku pun. Aku cuma selit sikit di hujung video ni mana pendapat aku sendiri tentang penutupan crack house ni. Sangatlah aku setuju, aku sangat-sangat setuju. Dan aku harap dia ditutup terus, bukan untuk menutup poinasi orang, tapi untuk bagi peringatan kepada platform-platform lain yang semacam dengan crack house ni juga, dekat mana-mana ke yang ada buka medium ke platform macam crack house ni juga, lebih berhati-hati dalam menghasilkan joke, menapis setiap joke yang ada. Lepas tu pula letak perketatkan syarat dari segi joke, apa joke yang boleh buat, apa joke yang tak boleh buat. Jadikan crack house ni sebagai satu pengajaran untuk platform-platform lain. So bagi aku sangat-sangat setuju crack house tu ditutup. Kalau orang lain ada pendapat lain, itu pendapat mereka lah. Dan bagi aku, itu aku punya personal opinion. Okay, dan aku tak menentang mana-mana pihak. Aku cuma menentang benda ni sebab benda ni disebabkan hang menyentuh isu yang paling sensitif, agama aku sendiri dan juga bangsa aku sendiri. Jadi pendapat aku itu yang paling sesuai lah. Dan berkenaan dengan owner, pemilik pada crack house tu, aku harap ada tindakan yang setimpal. Dan perempuan yang dah kena tangkap tu,
Aku harap nanti dia berkaji balik, bagi lagi padu sikit, bagi dia beringat sikit dekat mana dia berpijak sekarang. Dia berlindung di bawah perlembagaan apa, bagi dia beringat. Sama juga dengan si Rizal ni. Aku tak tahu poin apa yang dia cuba nak sampaikan, apa yang dia sakit hati sangat dengan orang Melayu, apa yang dia sakit hati sangat dengan orang Islam, sampai tahap dia nak kena buat joke. Memang terang-terang dia kata dia peli orang Melayu kan. Lepas tu dia ada buat joke tentang orang Islam, tentang agama Islam juga. Aku tak tahu, dia pun salah seorang malaun mana pula kan. Apa yang dia sakit hati sangat dengan orang Melayu, dengan Islam ni. So kalau hang sakit hati sangat, hang just macam aku cakap dalam video sebelum ni lah, refer lah kepada orang yang lagi pandai. Tanyalah pasal apa agama ni tak bagi buat sekian-sekian. Buatlah research sikit pasal benda tu. Buat research tentang benda yang hang rasa tak puas hati. Hang rasa hang tak puas hati, hang cari jalan macam mana hang nak cari jawapan tu. Bukan dengan cara hang naik atas platform buat joke bodoh macam tu, hina sana sini. Bukan, tu bukan jalan penyelesaian dia. Okay? Sama juga dengan bahasa Melayu. Kalau hang rasa ada yang tak kena dengan bahasa Melayu, ada yang menyakitkan hati hang pun semua bagai, hang cari jalan untuk cari jawapan tentang persoalan yang ada dalam diri hang. Bukan dengan cara hang naik platform hang buat joke hang peli orang sana sini. Sangat tak sesuai, dan benda tu memang tak betul, salah sama sekali. Dan aku harap Rizal ni pun dia ambil tindakan yang keras juga. So, terima kasih kerana menonton, dan terima kasih kepada yang support channel Tua Studio. Alhamdulillah, sejak aku buat comeback dalam bentuk talk macam ni, dalam bentuk reaction, Alhamdulillah channel aku mendapat sambutan. Dan terima kasih kepada yang subscribe. Saya yakin kepada yang subscribe tu adalah orang yang faham. InsyaAllah, saya tak kata saya pandai, tapi saya akan cuba sedaya upaya saya untuk cari lebih banyak konten-konten dalam bentuk ilmiah. Saya faham bila kita buat konten dalam bentuk ilmiah ni, dia tak mendatangkan view yang tinggi, dia tak mendatangkan subscriber yang tinggi, dia tak mendatangkan orang cakap apa, support yang tinggi. Okey, sebab apa? Sebab dia konten yang bentuk ilmiah. Mana-mana pun konten ilmiah memang tak akan dapat satu sambutan yang tinggi lah. Saya faham tu. Sebab apa? Sebab sekarang ni banyak orang buat konten-konten yang lebih bodoh dan mendapat lagi banyak sambutan. Okay, so untuk konten-konten yang ada dekat Malaysia sekarang ni, saya akan buat dalam video satu lagi, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk teruskan support channel Tua Studio ni. Walaupun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk tekan button lonceng supaya anda dapat notifikasi untuk next video. Dan setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.